Baik, kembali dalam pantau kerajaan baharu. Isu kenaikan harga serta kekurangan bekalan barangan keperluan dan juga biokrasi serta perumahan perlu menjadi keutamaan kerajaan bagi menangani kos sara hidup. Dan beberapa individu di Melaka ketika ditemui berkata ini kerana rakyat tidak sanggup lagi berdepan dengan kos sara hidup yang semakin melonjak sehingga memaksa mereka mencatu perbelanjaan. Harga barang lah. Sebab apa kita kalau beli barang dulu-dulu kita beli tak sampai mencecah ke 400. Sekarang troli pun tak ada pun, barang pun dah 400. Itu yang terkesan apa pasal kita sendiri rumah memasak hari-hari untuk anak-anak, suami semua kan. Lagipun suami pun kerja sendiri. Pergi mina rumah Morgan ke dia minta SSM lah, itulah, inilah. Saya pun tak tahu baca, tak tahu tulis, tak tahu apa bikin. Bayar sewa lah, 15 tahun duduk sewa punya rumah. Bolehlah macam flat ke tengah atas pun tak boleh saya banyak. Ada problem kaki sakit. 15 tahun pun duduk flat, rumah teras, hospital bawah belakang. Bekalan jani ada, mahal tak apa ada. Kita nak buat kerja tak boleh, betul tak? Mahal tak apa, jadi barang tu ada. Tengok macam tepung gandum. Pakcik buat roti canai. Jadi orang yang macam kata tadi, dia tak ada kerja apa. Duit tak ada, makan nak makan. Macam mana cerita ni? Jadi yang penting bekalan tu kena. Bekalan mau ada. Janji kerajaan ni mau ada bekalan. Jangan bekalan tak ada. Saya tak marah, kerajaan mana pun tak marah. Janji ada. Kalau barang mahal ada tak apa. Baik, itu antara suara rakyat yang kami temui dan pastinya antara isu dan juga kos sara hidup dan juga ekonomi ini menjadi isu utama terutamanya pasca PRU yang ke-15. Tadi kita bersama dengan Lin San Shen yang merupakan Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya masih lagi berada dalam talian telefon ketika ini. Lim, tadi saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Lim terutamanya apabila belia dan juga anak muda itu kalau tidak mencari pekerjaan ataupun tidak mendapat pekerjaan, mereka boleh menjadi job creator ataupun membina sesuatu kerjaya itu dengan menjadi usahawan dan sebagainya. Tetapi melihat kepada keadaan dan juga situasi itu, Lim, adakah kita mempunyai kemudahan ataupun skim yang mencukupi terutamanya apabila ada dalam kalangan anak muda, belia dan sebagainya untuk memulakan kerjaya seperti ini. Kadang-kadang bila kita nak minta loan dan sebagainya, kita perlu ada pengalaman, ada background yang baik, akaun yang sesuai untuk membuat pinjaman dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama untuk melihat suasana dan juga keadaan yang ke depan ini, adakah perkara-perkara sebegini perlu dipermudahkan supaya siapa yang berminat itu boleh terus untuk berada dalam keadaan dan juga situasi sebagai seorang job creator ini? Okey, baik, terima kasih. Saya berpandangan bahawa kerajaan juga perlu menyediakan pelbagai skim seperti bekerjasama dengan bank dan juga syarikat swasta untuk menawarkan skim-skim pinjaman untuk memudahcarakan belia, mahasiswa ataupun siapa yang berminat untuk menjadi seorang usahawan agar mereka mempunyai kos ataupun startup company itu dapat mempunyai capital yang cukup supaya dapat menyediakan mereka untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Kedua tu saya rasa kerajaan juga perlu menyediakan latihan di mana latihan itu akan memberikan pendedahan dan pengalaman untuk belia, untuk belajar tentang selok-belok, tentang cara untuk berniaga, apa produk mereka dan juga apa potensi industri mereka dapat dikembangkan dalam masa jangka masa pendek, sederhana dan juga jangka masa panjang. Sebab kita tahu kan, dunia ni sedang menuju ke satu hala yang lebih pro-digital di mana kita dapat menyaksikan perkembangan cukup canggih dalam bidang teknologi, ICT dan sebagainya. Maka saya berpendapatlah belia juga boleh memanfaatkan platform ini seperti di pelbagai platform, NFT, Metaverse dan sebagainya untuk menggunakan platform ini untuk menjadi seorang usahawan. Ketiga tu saya juga mencadangkan supaya dapat ditubuhkan satu incubator untuk usahawan muda
di mana usahawan yang berminat untuk menjadi usahawan boleh belajar secara langsung dengan usahawan yang telah berjaya. Okey, mungkin kerajaan boleh memanggil beberapa usahawan yang telah berjaya untuk berkolaborasi bersama kerajaan dalam program incubator supaya belia tu dapat belajar dengan usahawan tu yang telah berpengalaman dalam industri mereka masing-masing untuk meraih sebanyak mungkin pengalaman, ilmu, nasihat supaya mereka dapat lebih yakin dalam industri yang mereka menceburi. Empat tu, saya juga mengesyorkan supaya hub usahawan ataupun UC dapat menawarkan lebih banyak khusus tentang usahawan kesedaran untuk berniaga dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok sukatan pembelajaran di UC, kebanyakannya adalah akademik. Tapi saya juga ingin lihat lebih banyak perkembangan untuk belia menceburi dalam bidang perniagaan ataupun untuk mengetahui tentang sektor dan juga industri yang mereka ingin ceburi supaya mereka dapat membuat persediaan yang secukupnya dan juga preparation dari segi mental dan fizikal sebelum mereka menceburi industri tersebut. Maka saya rasa UC itu boleh menyediakan pelbagai stimulasi perniagaan ataupun membuat sesi pitching supaya belia itu dapat mengetahui tentang perniagaan dan juga mengetahui apakah cara untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan juga Lim, kalau kita bercakap berkaitan dengan ekonomi, berkaitan bagaimana nak pulihkannya, berkaitan dengan kos sara hidup, ia tidak tertumpu kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi semata-mata, tetapi semua kementerian terlibat khususnya dalam mengatasi masalah kos sara hidup, tak kiralah di bahagian dan juga di kementerian apa sekalipun. Tetapi bagi Lim San Shien sendiri, Kabinet bagaimana yang Lim nak tengok dan juga nak lihat sebelum ia diumumkan oleh Perdana Menteri nanti? Okay, terima kasih atas soalan. Saya ingin melihat satu kabinet yang cukup inklusif dan juga inklusif di mana kita dapat menyaksikan individu-individu figura hebat dari pelbagai latar belakang, dari pelbagai lapisan umur, di mana kita ada pemimpin yang sudah ada pengalaman, kita juga ada menyaksikan pemimpin yang mempunyai itizam dan juga adalah pemimpin dari golongan belia. Okey, ada orang mungkin kata golongan belia tu tidak ada pengalaman, tapi sebagai ganti ni, belia ni ada itizam, ada tenaga, ada idea yang inovatif, idea yang cukup fresh. So itu boleh jadi something yang belia boleh tawarkan pada semua rakyat Malaysia. Dan untuk kabinet ni, saya juga harap kabinet tu adalah satu kabinet yang bukan besar sangat. Okey, saiz kabinet tu mungkin sederhana dan juga kena pastikan kementerian tu adalah betul-betul dapat menempati fungsi dan objektif kementerian tu ditubuhkan. Okey, itulah harapan saya sebagai seorang belia. Dan menurut pandangan Lim sendiri, sekiranya ada kementerian ataupun menteri yang tidak produktif ataupun tidak melaksanakan tindakan sejajar apa yang dimahukan, terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan kos sara hidup dan juga ekonomi ini, dari sudut pandang seorang anak muda, apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat, saya rasa kerajaan ini perlu menyediakan satu KPI ataupun Key Performance Indicator, di mana KPI ini dapat dijadikan sebagai penanda arah ataupun benchmarking untuk setiap kementerian, di mana setiap kementerian perlu menyenaraikan apakah usaha yang ingin dijalankan untuk menjalankan fungsi kementerian tersebut. Dan kedua, kementerian itu juga perlu menghasilkan satu laporan apa yang mereka telah capai, contoh dalam setahun ataupun setengah tahun, supaya rakyat dapat menyimak dan juga menjadi menyaksikan apa yang telah kementerian itu melakukan demi rakyat. Dan kalau kementerian itu tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik, mungkin Perdana Menteri juga perlu bincang dengan menteri tersebut supaya dapat melakukan beberapa perubahan, contoh dari skop kerja ke apa, supaya dapat menjadikan kementerian itu menjalankan fungsi dengan baik. Kena identify lah apakah isu dan juga masalah yang berlaku, dan juga untuk mencari solusi dan penyelesaian
supaya isu rakyat tu dapat diutamakan dan juga agenda politik diketepikan. Ya Lim, menyebut berkaitan dengan agenda politik dan kita dah ada pun Perdana Menteri, anggota Kabinet pun akan diumumkan dalam masa terdekat contohnya, dan kita mahukan sebuah kestabilan politik terutamanya dalam memacu sebuah negara yang lebih baik daripada sebelum ini. Apa yang Lim boleh katakan untuk melihat kepada kestabilan politik ini, untuk mengelak daripada agenda-agenda politik yang berlaku, ketidaksepaduan ahli-ahli politik terutamanya dalam kerajaan dan sebagainya. Bagaimana, apa yang boleh Lim katakan supaya perkara-perkara ini sentiasa dipantau dan juga kita mengharapkan ia tidak berlaku sekusut mungkin suasana politik sebelum ini? Pertama sekali, saya rasa saya perlulah untuk berkongsi dengan semua di mana setiap ahli menteri, ahli jemaah menteri, iaitu menteri, mereka adalah dilantik atas kapasiti sebagai seorang menteri dan mereka bekerja sebagai pasukan di mana dalam perlembagaan persekutuan ada menyebut tentang collective responsibility ataupun tanggungjawab kolektif. Di mana setiap menteri dan juga termasuklah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri adalah perlu menjawab kepada rakyat, iaitu answerable to the people. Di mana menteri itu perlu mengetahui bahawa mereka adalah berkhidmat untuk rakyat dan negara dan bukan untuk berkhidmat demi siapa ataupun berkhidmat untuk kepentingan diri ataupun kepentingan parti ke apa, tapi mereka adalah berkhidmat demi kepentingan rakyat, di mana dalam perlembagaan telah menyebut tanggungjawab kolektif. Maka menteri itu bila mereka masuk pejabat, mereka kena tahu mula dari hari pertama, mereka kena tahu tugas telah bermula dan mereka kena pastikan mereka ada hala tuju, mereka ada sesuatu mereka nak capaikan dan mereka akan melontarkan pelbagai manifesto. Maka saya rasa menteri itu dan juga semua yang telah dilantik perlu menunaikan janji dan manifesto, kerana manifesto itu adalah penting di mana rakyat mengundi semua calon-calon berdasarkan manifesto dan juga berdasarkan latar belakang, pengalaman, pencapaian seseorang calon. Maka menteri itu perlu menggunakan tempoh perkhidmatan mereka apabila mereka dalam pejabat menteri itu untuk membuktikan kepada rakyat bahawa mereka adalah seseorang yang boleh dipercayai, yang boleh berkhidmat untuk rakyat. Dan janganlah membuat rakyat kecewa ataupun membuat rakyat marah, hilang sabar. Okey, sebab menteri itu perlu tahulah rakyat ni adalah kita yang mengundi mereka untuk masuk dalam kabinet, untuk masuk dalam parlimen, dan mereka dilantik oleh Perdana Menteri. Maka mereka kena bekerjasama dan juga mencapai konsensus dan juga bekerjasama untuk memastikan agenda negara dan juga pembangunan negara dari segi ekonomi, sosial dan juga politik dapat sentiasa dijadikan keutamaan, dan isu rakyat yang semakin terdesak seperti kos tarikh hidup, proses pemekasaan belia, youth empowerment dan juga isu-isu dunia seperti apakah pandangan Malaysia tentang isu peperangan dunia dan juga beberapa isu juga perlu diberikan fokus seperti Ukraine dan Russia, dan apakah kesan terhadap isu food security di Malaysia. Itu pun adalah satu isu yang perlu diberikan perhatian saya rasa dalam mungkin tempoh ini kan. Baik, terima kasih Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya, Lim San Shen. Itu antara pandangan dan juga cetusan idea yang mahu dilihat dalam suasana kita memantau kerajaan baharu yang mungkin dilihat oleh semua pengundi, seluruh rakyat Malaysia, apa tindakan agresif yang perlu dilakukan oleh kerajaan terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup dan ekonomi negara Malaysia. Baik, kita berakhir di sini untuk pantau kerajaan baharu. Saya Ihsan Nahir. Assalamualaikum. Jumpa lagi.